kamu dah ada, okey, dah ada kertas soalan ini. Kalau tak ada, tak apa. Kamu boleh ambil soalan ini, kemudian boleh ambil macam mana teknik menjawab dia. Okey. Apa kata semangat tadi yang cikgu cakap? Okey. Semangatnya apa? Okey. Okey. Kata-kata semangat yang cikgu nak bagi iaitu apa? Okey. Selagi boleh kudaki, kudaki. Cuba ulang. Selagi boleh kudaki, kudaki. Maknanya selagi boleh aku usaha, aku usahakan. Itu cara dia. Boleh tak? Lain macam je ayat tu. Lain macam. Selagi boleh kudaki, kudaki. Macam gunung kan. Selagi boleh aku daki juga. Jadi selagi boleh kamu jawab, jawab. Jangan takut. Alright. Bawa semangat Cikgu Rafi dalam exam nanti ya. Alright. Baik. Okey, cikgu. Oh, ada pula tanya, cikgu, apa maksud siapa makan cili dia rasa pedas? Maknanya siapa makan cili dia lah rasa pedas. Maknanya siapa yang buat kesalahan dialah yang akan dapat rasa malu. Itu maksud dia. Siapa yang telah buat kesalahan dialah yang akan merasa malu. Betul. Tak. Cikgu apa peribahasa Cikgu Rafi lain. Kan itu memang siapa makan cili dia lah rasa pedas. Itu orang dulu-dulu. Peribahasa Cikgu Rafi lain, iaitu siapa makan pedas dia lah rasa cili. Macam boleh fikir tak? Macam mana siapa makan pedas dia lah rasa cili? Macam mana tu? Pernah terfikir tak? Pernah terfikir? Loading kepala. Iyalah. Cikgu nak bagi tahu orang dulu-dulu makan nasi, kemudian dia makan cili tau. Cili dia pegang tau. Dia makan cili. Dia makan nasi, makan cili. Makan nasi, makan cili. Sebab tu sepedas. Orang sekarang makan cili tak? Ya, betul. Orang dulu makan mentah-mentah, makan cili. Ya. Orang zaman sekarang dia tak makan cili. Orang zaman sekarang makan makanan kan, dia ambil sambal semua kan. Uish, pedas lah. Ada cili. Itu orang zaman sekarang. Siapa makan makanan yang pedas, dialah rasa cili. Kan? Nampak tak? Ini peribahasa ni jangan guna jangan guna dalam BM. Tak pasal-pasal sekarang. Okey, baik. Okey. Adakah yang makan cili dengan cili sos? Okey, adakah makan cili dengan cili sos? Boleh tahan juga engkau ya? Kan? Ada ke makan cili dengan cili sos? Cili sos tu bukan cili ke? Kau ni kan orang mana ni? Kan? Calon RMC orang Korea Sudahlah. Okey. Kan? Okey, baik. Alright. Kita teruskan pembelajaran kita. Jangan buang masa. Okey, baik. Kita lihat tingkatan 3. Okey, bab 3 pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Bila kamu tengok je okey, nama ini pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, sila tuliskan dalam grup chat. Apakah negeri-negeri Melayu bersekutu? Tuliskan nama negeri-negeri itu. Cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok sekarang. Tulis sekarang. Melaka ya. Kau calon RMC, jangan kau jadi calon hospital bahagia. Aku cucuk kau sekarang. Okey? Melaka tak ada Melaka tak ada. Kau jangan buat pasal. Alif, Perlis. Kau ingat apa? Bila masa Perlis jadi? Bila masa Kelantan Namjad. Kau nampak ni? Aku tikam kau sekarang. Okey? Amira Syarafana, Sabah. Kau pun nak join juga, kena tikam. Okey. Baik. Adam Sarawak. Suka hati kau lah. Suka hati kau. Okey. Baik. Brunei Baik. Negeri-negeri Melayu bersekutu sebenarnya adalah negeri Perak, kemudian Selangor, kemudian juga Pahang dan juga negeri Sembilan. Ada 4 negeri. Perak, Selangor, Pahang dan juga negeri Sembilan. Macam mana nak ingat cikgu? Alah, tak susah pun. Betul lah saya tulis. Siapa kata kau salah? Baik. Okey. So, bukannya susah pun nak ingat. Tentang negeri-negeri ni tak susah pun. Okey. Baik. Dah halang-halang korang ni kan. Okey, cikgu bagi peluang lah, cikgu bawa korang berjalan.
Untuk tengok macam mana nak gambarkan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan juga negeri-negeri Selat. Macam mana ropernya tu? Macam mana ropernya? Jadi cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana roper sebenar untuk mengingati negeri-negeri Melayu itu. Mana pula Dan punya ni? Dan punya apa? Dan punya peta ni. Dan punya peta Dan nak tengok jap. Okey, kita dah ada peta dia. Okey. Baik. Sebenarnya senang je nak ingat tentang negeri-negeri ini, iaitu untuk kalau kita nak lihat negeri-negeri itu, kita boleh lihat dari sudut peta lah. Sebab kita tahu gambar lagi senang nak ingat kan. Okey, dia begini. Kamu tengok ini semenanjung Malaysia kan? Okey, kalau kamu tengok, okey, untuk bab yang kedua, negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang di sini. Okey, tu Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. Kemudian juga satu lagi iaitu Melaka. Melaka. Dan satu lagi iaitu Singapura. Itu adalah 3 negeri selat. Okey, 3 negeri selat. Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Kemudian untuk negeri-negeri Melayu bersekutu bab 3. Negeri Melayu bersekutu bab 3 senang saja, iaitu bermula daripada Pahang. Ni Pahang tengok peta ini Pahang. Okey, macam mana Singapura dapat nama? Nanti cikgu bagi tahu. Kemudian Pahang, Negeri Sembilan. Ini Negeri Sembilan. Okey, kemudian juga Selangor, masuk Selangor dan juga negeri Perak. Jadi, inilah dia. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Semua yang ada kat tengah. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Manakala negeri yang di luar daripada kawasan ini adalah negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Perlis ke atas sekali, kemudian Kedah, kemudian sebelah kanan dia Kelantan, kemudian Terengganu dan diteruskan bawah sekali iaitu Johor. So ada 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan itu adalah bab 4. Senang kan? Senang je sebenarnya. Okay, negeri selat 3, Penang, Melaka dan juga Singapura. Kemudian negeri Melayu Sekutu 4, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan yang terakhir iaitu negeri Melayu tidak bersekutu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Okay, baik. So itu cara untuk kita ingat. So ada yang tanya, cikgu macam mana Singapura dapat nama? Okay, Singapura dapat nama apabila apabila Sang Rajunatapa. Okey, Sang Rajunatapa ke Sang Rajunatapa ke Sang Sapurma? Sang Rajunatapa, okey, beliau telah berlayar pergi ke pulau itu. Dan di pulau itu beliau terjumpa seekor binatang yang dipanggil singa. Jadi dia kata, kawasan ini bagus. Okey, kerana ada binatang yang gagah. Jadi kawasan ini akan jadi gagah. So Singapura. Pura itu ialah kota. Pura itu bermaksud kota. So Singapura ialah kota singa. Tetapi ramai juga orang argue tahu. Dia kata apa? Cikgu, Asia Tenggara mana ada singa? Betul tak? Asia Tenggara, okey, Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara tak ada singa Singa ada dekat Afrika. Jadi macam mana boleh ada singa, cikgu? Macam mana dia boleh nampak singa? Bukan kat zoo, bukan. Sebenarnya orang dulu-dulu memanggil harimau itu sebagai singa. Ingat orang dulu-dulu harimau itu dulu dipanggil singa. Harimau belang tu. Harimau belang memang banyak. Jadi harimau itulah dipanggil singa. Jadi yang dia nampak itu adalah harimau sebenarnya. Kita panggil harimau, orang dulu panggil dia singa. Dan singa ni memang banyak. Seperti kerajaan-kerajaan yang gunakan simbol-simbol singa seperti Johor, kemudian kerajaan Singhasari,
Majapahit, Sriwijaya, dia orang ada guna logo kepala singa. Maknanya itu sebenarnya rimau, tapi dia panggil singa. Bukan yang singa mesin jahit tu Singa menawan keluarga bahagia tu bukan. Itu singa lain pandai, tu je nama. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, kita lihat di sini. Okey, peta berikut menunjukkan kawasan perlombongan BJ Timah di Perak pada abad ke-19. Okey, ini kawasan dia. Dan jelaskan peringkat kegiatan melombong BJ Timah pada abad ke-15. Peringkat kegiatan melombong BJ Timah. Ini macam mana nak jawab ni cikgu? Peringkat-peringkat kegiatan melombong BJ Timah ni pada abad ke-15. Okey. Jadi, okey, kita tengok 4 markah. Okey, untuk menjawab peringkat kegiatan melombong BJ Timah ini, okey, kita kena lihat di soalan ni nak apa sebenarnya? Nak apa sebenarnya? Soalan ni tanya tentang peringkat, level, stage by stage, iaitu kegiatan melombong BJ Timah pada abad ke-15. Okey. Pada abad ke-15 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So, kegiatan melombong BJ Timah dah ada. Tapi kegiatan melombong BJ Timah dilakukan oleh siapa? Iaitu dilakukan oleh orang Melayu. Dan apakah kaedah penggunaan penggunaan kaedah untuk melombong BJ Timah? Siapa tahu? Okey, iaitu teknik melampan. Okey, melampan dan juga mendulang. Mendulang, teknik melampan dan mendulang BJ Timah. So, apakah kegunaan dia? Kegunaan dia adalah untuk BJ Timah adalah untuk membuat alat perhiasan. Okey, perhiasan dan juga dijadikan sebagai senjata. Okey, orang Melayu dulu melampan dan mendulang. Okey, so itulah peringkat kegiatan melombong BJ Timah. Okey. Kemudian barulah dibuat oleh orang-orang Cina untuk teknik pamklikir. So, bila kita dah ada idea ini, okey, 4 markah, maka kamu teruskan dengan membuat ayat jawapan. Okey, membuat ayat jawapan. So, kamu boleh tulis iaitu okey, kegiatan melombong, okey, melombong BJ Timah, okey, pada abad ke-15, okey, adalah dilakukan oleh orang Melayu. Itu satu markah. Okey, orang Melayu menggunakan teknik melampan dan mendulang, okey, di tepi sungai. Okey, untuk mendapatkan BJ Timah. Itu dia. Okey, mendapatkan BJ Timah. Okey, jadi itu okey, kita dah berikan 1, 2 dan 3. Dan kita tahu bahawa BJ Timah ini digunakan untuk menghasilkan alatan ataupun alat perhiasan dan senjata orang Melayu. Jadi itu adalah kita kata sebagai peringkat kegiatan melombong BJ Timah pada abad ke-15. So, nampak tak jawapan dia? Nampak tak jawapan dia? Okey. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, kita boleh buat sini 1, 2. Okey. BJ Timah digunakan untuk menghasilkan alat perhiasan. Okey. Baik, ada yang tanya, senjata apa guna BJ Timah? Sebenarnya BJ Timah sebenarnya digunakan untuk buat senjata seperti keris, seperti tombak. Kerana apa? BJ Timah itu akan dicampurkan dengan tembaga. BJ Timah bila campur dengan tembaga, dia akan menjadi gangsa.
Dan gangsa itu banyak dibuat untuk apa? Gong, yang tong tu kan. Okey. Sebab apa dia gunakan biji timah? Sebab biji timah tak berkarat. Biji timah tak berkarat. Sebab itu dicampurkan dengan tembaga. Itu kelebihan biji timah, iaitu dia tidak berkarat. So dibuat senjata, dicampurkan dalam keris, dalam tombak. Jadi itu menyebabkan biji timah banyak dikeluarkan untuk menghasilkan alat perhiasan dan senjata orang-orang Melayu zaman dahulu. Nampak tak? Biji timah memang tak berkarat. Cikgu, melampan tu macam mana cikgu? Melampan dia menggunakan dulang kecil, okey, dan juga dia akan ayak macam tu. Okey, untuk mengeluarkan biji timah. Kalau mendulang tu dia guna dulang lah. Dia guna dulang yang besar dan dia akan ayak juga. Ayak okey, air dengan biji timah tu dengan tanah diayak supaya tanah keluar, tinggallah biji timah saja. Macam itulah. Okey. Jadi itulah kita kata kegiatan melombong biji timah pada abad ke-15, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Kemudian yang bahagian B. Kita lihat, yang itu cukup 4 markah. Bahagian B, huraikan secara ringkas perkembangan perlombongan biji timah pada abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Okey. Huraikan secara ringkas perkembangan perlombongan biji timah pada abad ke-16 dan juga ke-17. Okey. Baik, senang saja, iaitu pada abad ke-16 dan ke-17. Okey, kita tahu yang membuka ladang ataupun ladang pula, yang membuka lombong-lombong biji timah siapa di Perak? Iaitu siapa nama dia? Long apa? Okey, Long Tiger bukan, Long Jaafar. Okey. Ya, Long Jaafar, dan satu lagi iaitu apa? Anak dia iaitu siapa? Ngah apa? Ngah Ibrahim. Bagus. Ya, Ngah Ibrahim. Ingat dua nama ni. Okey, Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Itu penting. Kemudian, siapa lagi yang penjajah yang datang ke tanah Melayu pada waktu itu untuk dapatkan biji timah dan getah siapa? Okey. Mereka datang untuk Aceh. Datang. Kemudian Portugis ke? Portugis, Portugis pun nak juga. Okey, Portugis. Tapi jangan dilupakan iaitu satu lagi kuasa iaitu Belanda. Belanda pun nak juga. Okey, biji timah ini. Jadi bila kita lihat di sini, ini watak-watak yang penting kamu kena letakkan di sini. Baik. So secara ringkas perkembangan perlombongan biji timah pada abad ke-16 dan ke-17. Okey, 8 markah ni. Banyak ni. Kalau kamu tak berikan fakta dan huraian, 4 fakta 4 huraian, kamu berikan secara kronologi. Kronologi maknanya step by step peristiwa yang berlaku. Okey, so kita mulakan dengan Long Jaafar. Okey. Perkembangan perlombongan biji timah. Biji timah pada abad ke-16 dan ke-17 adalah bermula dengan pembukaan lombong biji timah di Kelian Pauh. Kelian Pauh. Kelain pula, itu Kelain, Kelian. Kelian Pauh. Oleh Long Jaafar. Oleh Long Jaafar. Dan pada waktu ini, kita boleh cerita pada waktu ini, beliau telah mengupah pelombong Cina. Pelombong Cina untuk mengeluarkan biji timah. Biji timah dari lombong yang wujud di sana. Baik.
Kemudian, okey, hal ini, okey, perkembangan inilah kita kata, perkembangan ini diteruskan oleh anak beliau, anaknya, okey, iaitu Ngah Ibrahim, okey, yang telah, okey, membuka, okey, beberapa lombong biji timah, okey, di sekitar okey, di sekitar Kelian Wang, okey, Kelian Wang, okey, yang dan Taiping, okey, dan Taiping. So, okey, kita boleh tulis lagi, okey, itu berkaitan Long Jaafar dengan Ngah Ibrahim. Kemudian kita boleh tulis kenapa dia nak keluarkan banyak-banyak ini. Okey, baik. Pengeluaran ini, okey, bertujuan untuk memenuhi, okey, panjang sangat dah ni. Okey, kita buat yang barulah kat bawah. Okey. So kita buat kat bawah Okey. Pengeluaran ini, okey, dilakukan bagi memenuhi permintaan dari Aceh, okey, Portugis, okey, Portugis, kemudian juga okey, Portugis dan Belanda, okey. Semua okey, biji timah yang dikeluarkan akan dibawa ke pelabuhan, okey, pelabuhan di negeri selat, seperti Pulau Pinang, okey, dan Melaka, untuk, okey, diekspor ke barat. Jadi itu adalah perkembangan berkaitan dengan perkembangan perlombongan biji timah pada abad ke-16 dan juga ke-17. Okey, sekarang kita akan tengok berapa markah yang ada. Okey, so kita lihat bermula dengan pembukaan lombong biji timah di Kelian Pau oleh Long Jaafar. Beliau telah mengupah pelombong Cina untuk mengeluarkan biji timah dari lombong yang wujud sana. Perkembangan ini diteruskan oleh anaknya iaitu Ngah Ibrahim yang telah membuka beberapa lombong biji timah sekitar Kelian Wang dan Taiping. Pengeluaran ini dilakukan bagi memenuhi permintaan Aceh, Portugis dan juga Belanda. Semua biji timah yang dikeluarkan akan dibawa ke pelabuhan negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang dan Melaka untuk diekspor ke barat. Cukup 8 markah. Ada setengah ayat fakta dan huraian. Ada setengah ayat huraian sahaja. Ada setengah ayat fakta sahaja. Boleh. As long as kamu berikan 8. 8 fakta di situ. So ini akan memenuhi keperluan markah sebanyak 8 markah. Boleh faham? Boleh faham boleh faham. Cikgu tahu ramai yang lupa tentang perkembangan perlombongan biji timah ni kan. Betul tak? Korang lupa kan? Jangan tipu. Jangan tipu. Korang lupa kan? Okey, boleh ambil jawapan ini. Ni nak tanya, lupa-lupa ingat ke ingat-ingat lupa? Mana satu ni? Lupa-lupa ingat ke ingat-ingat lupa ni? Dua-dua. Allah. Dua-dua lah pula. Okey. Tak apa. Okey, itulah kepentingan latihan, iaitu apa? Untuk memberi peringatan semula. Nampak tak? Jadi ini cara dia. Alright. Okey, dah Cikgu teruskan kepada soalan C Boleh Cikgu pergi pada soalan C? Boleh? Boleh okey. Boleh. Alright. Jom. Okey, kita pergi kepada soalan C. Mana ramai-ramai tadi? Tadi ada sampai 30 orang, tutup jadi 25 orang. Mana yang lain ni? Lain Okey. C. Pada pendapat anda, mengapakah biji timah penting kepada penjajah pada masa tersebut? Tak susah pun. Okey, penting kan? Untuk apa? Banyak. Kalau kamu tengok di sini 8 markah. So bila 8 markah, kamu boleh berikan
macam cikgu selalu cakap, iaitu okey, kamu kena berikan 4 fakta dan juga 4 huraian. Okey, 4 fakta, 4 huraian. So, kita kena ingat huraian ni ke cikgu? Tak perlu pun, sebab sebenarnya bila kamu ingat fakta, automatically kebiasaannya kita akan ingat tentang huraian dia. Okey, antara contohnya. Ya, boleh. Betul Ikhwan Haziq. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okey, so antaranya kita boleh ambil paling penting iaitu pertama sekali kerana revolusi perindustrian. Betul? Revolusi perindustrian. Kemudian yang kedua, kita ambil 4 fakta lah. Okey, yang kedua iaitu industri mengetin makanan. Mengetin makanan. Kemudian yang ketiga kita boleh ambil lagi iaitu apa? Okey. Tak ada tak perisai dia perbuat daripada biji timah? Ada. Ada. Ada, memang ada. Okey. Revolusi perindustrian, industri mengetin makanan. Okey. Kemudian industri membuat kereta. Bagus. Okey, industri membuat kereta. Dan juga satu lagi kamu boleh ambil pembuatan senjata, boleh ke cikgu? Itu pada zaman ini revolusi perindustrian dia belum ada lagi pembuatan senjata lagi lah. Senjata-senjata apa seperti gun ke machine gun ke tak ada lagi, belum lagi. Baik. Revolusi perindustrian, industri mengerti makanan, industri membuat kereta dan satu lagi. Okey, mengapa biji timah penting kepada penjajah pada masa tersebut? Iaitu menjadi sumber pendapatan. Sumber pendapatan negara penjajah. Okey. Sebab dengan adanya biji timah maka mereka boleh berjual beli dengan negara-negara yang memerlukan biji timah di kawasan Eropah. So itu menjadi sumber pendapatan negara penjajah. Nampak tak? Dia ambil daripada kita, dia jual, dia yang kaya. Kita tengok aja. Kurang asam betul. Kan? Kan? Itu kita tak nak ceritalah. Nanti asyik bergaduh je, asyik nak marah aja kerjanya kan. Okey, jom. So macam nak jawab? Okey, kita boleh jawab pada pendapat saya. Ingat, ambil balik. Kalau pada pendapat anda, gunakan balik ayat pada pendapat saya. Okey. Baik, pada pendapat saya, pada pendapat saya, biji timah penting kepada penjajah pada masa tersebut. Pada masa tersebut. Kerana kalau zaman revolusi tak wujud, apa jadi? Kalau zaman revolusi industri tak wujud, apa jadi? Okey, kalau revolusi industri ini tak wujud, maka kita punya biji timah mungkin akan diambil alih oleh negara lain. Okey, boleh ambil. Okey. Okey, baik. Cikgu, kenapa pemerintah Perlis digelar raja dan bukannya sultan? Okey, antara sebab kenapa pemerintah Perlis digelar raja kerana pemerintah Perlis itu pertama sekali dia bukanlah keturunan raja. Mana-mana raja, itu satu. Yang kedua, Raja Perlis juga telah ditabalkan oleh Maharaja Siam. So bukan ditabalkan oleh raja-raja dari negeri-negeri Melayu. Sebab itu dia menggunakan title raja, dia tak menggunakan sultan. Boleh faham kan? Sebab dia bukan berdarah keturunan raja. Okey, Johor dia berdarah keturunan Temenggung. Dia Temenggung, at least dia ada berdarah pembesar lah. Tapi kalau katakan macam Syed Jamalul Lail tu, dia adalah bukan keturunan sultan dan juga dia sebenarnya bukan keturunan pembesar. Dia hanyalah penghulu sebenarnya, penghulu Perlis. Penghulu Perlis. Baik. Pada pendapat saya, biji timah penting kepada penjajah pada masa tersebut kerana berlaku, kita boleh buat ayat ni, berlaku, kita ambil fakta yang pertama. Berlaku revolusi perindustrian di negara barat. Ataupun di Britain atau di negara barat lah, especially di Britain, di Perancis. Baik.
So apa yang kita boleh buat huraian kat sini iaitu okey, kemunculan perindustrian telah meningkatkan permintaan terhadap bahan mentah. Yes, seperti biji timah dan getah. Macam tu. Nampak tak huraian dia daripada revolusi perindustrian. Bila kita ingat industri, industri kilang-kilang. So kilang-kilang perlukan bahan mentah, biji timah dan getah. Okey, sebab itu ingat fakta, kita akan ingat huraian. Senang nak buat huraian. Tapi paling penting ingat fakta. Fakta tak payah banyak. Okey, kalau 8 markah bagi 4 je. Itu cara dia. Baik. So, kemudian kita pergi kepada fakta seterusnya. Selain itu, kita buat ganjak sikitlah. Selain itu, kita boleh buat iaitu biji timah penting. Penting untuk industri industri mengetin makanan. Permintaan yang tinggi terhadap makanan dalam tin. Dulu diorang makan makanan dalam tin. Permintaan yang tinggi terhadap makanan dalam tin menyebabkan peningkatan peningkatan keperluan biji timah dalam industri ini. Okey. Nampak tak? Cukup. Another 2 markah lagi. Dah 4. Itu untuk permintaan yang tinggi terhadap makanan dalam tin. Sebab orang dulu-dulu masa zaman Britain, zaman revolusi perindustrian, bila mereka berperang, mereka tak sempat nak masak. So mereka akan makan makanan dalam tin. Itu. Baik. Kemudian seterusnya kita lihat. Seterusnya gunakan penanda wacana. Seterusnya biji timah juga juga penting dalam industri membuat kereta. Membuat kereta. Kemudian kita buat ayat kita kata huraian. Pengeluar kereta memerlukan biji timah. Biji timah kerana sifat biji timah. Iaitu sifat biji timah yang mudah dibentuk dan kita kata tahan karat. Sifat biji timah yang mudah dibentuk dan tahan karat sesuai untuk membina badan kenderaan. Untuk membina badan kenderaan. Maknanya badan kenderaan tu menggunakan biji timah. Bayangkan kalau kereta-kereta kamu yang sekarang ni semua pakai besi semata-mata. Agak-agak kamulah cukup time mesti karat, betul tak? Mesti berkaratnya. Jadi sebab itu besi-besi itu, besi kenderaan akan dicampurkan dengan biji timah supaya apa? Dia mudah dibentuk dan juga dia tahan panas dan hujan dan tidak berkarat. Tidak berkarat. Bayangkan kalau kereta berkarat, kan buruk. Baik. Dan kita pergi kepada points akhir sekali. Akhir sekali kena buat ayat macam tu. Akhir sekali biji timah menjadi sumber pendapatan negara penjajah. Kerana negara-negara Eropah akan membuat permintaan terhadap biji timah dari negara-negara penjajah seperti Britain,
Okey, dan Belanda. Ya. Okey. Negara akan membuat permintaan ke akan membuat pembelian lah. Okey. Akan membuat permintaan ataupun membuat pembelian terhadap biji timah dari negara-negara penjajah seperti Britain dan Belanda. So, di sini kalau kamu lihat bagaimana cikgu menjawab? Kalau kamu perasan, cikgu buat perenggan, iaitu ada 4 perenggan. So, dengan 4 perenggan ini, cikgu kamu akan tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sharp 8 markah. Nampak tak? Memudahkan guru kamu untuk apa? Untuk memberi markah. Jadi ini cara yang paling mudah untuk kamu skor. Nampak tak? Dia ada fakta, huraian fakta, huraian fakta, huraian fakta, huraian. Oh, cukup 8. Jadi memudahkan cikgu kamu untuk memberi markah. Buat macam ni. Buat macam ni. InsyaAllah. Okey, kamu akan senang dapat markah. Okey. Jelas bila nak jawab soalan nanti dalam peperiksaan, ini cara dia. Okey, ada jelas supaya nampak. Oh, okey, dia ada perenggan-perenggan dia. Dia ada pendek-pendek tetapi straight to the point. Straight to the point. Right. So, okey, kita dah habis dengan dah salin dah. Okey, sebab kita nak proceed pula kepada soalan objektif pula ni. Sudah okey. Baik. Kalau sudah, okey, kita akan pergi kepada soalan objektif sekarang. Okey. Baik. So, soalan objektif cikgu akan berikan dalam bentuk Google Form. Tapi bukan kamu buat dulu. Kita buat sama-sama. Okey tak? Kita buat sama-sama dalam bentuk Google Form. Okey Google Form Alright. Okey, so cikgu akan berikan link dalam bentuk Google Form. Kamu klik, okey, kemudian tulis nama dan juga tulis nama sekolah dan tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan buat dulu. Tunggu dulu, cikgu akan bincangkan. Kita akan bincangkan satu-satu soalan, kemudian kamu tandakan jawapan dia. Okey? Okey. Alright, jom. So, itu link dia. Kamu boleh klik pada link itu. Okey, dan kamu akan dibawa kepada soalan seperti ini. Okey. So, kertas peperiksaan akhir tahun PT3 set akhir. Okey. So, kamu boleh tulis nama, okey, dan juga tulis nama sekolah dan kita akan mulakan bincangkan soalan ni sama-sama. Dan kamu tanda, cikgu tak akan berikan jawapan, cikgu akan berikan pendapat okey, bagaimana untuk memilih jawapan yang betul. Jom. Okey, dah Okey, dah sedia? Kita akan teruskan ni. Dah sedia dah? Dah klik pada link tu? Dah Sudah ke belum? Korang ni kan diam aja apa dah. Dah. Okey, Hana Wahidah dah. Udah. Orang Jawa kata apa? Orang Jawa kalau kata sudah apa? Siapa tahu? Orang Jawa kalau kata sudah, maknanya apa? Dalam bahasa Jawanya apa? Siapa tahu boleh tulis? Dia perkataan pendek je. Siapa tahu? Tak tahu kan? Kalau bahasa Jawa. Cuba tanya mak kamu. Mak, kalau sudah dalam bahasa Jawa apa Okey. Siapa yang boleh bagi tahu jawapan dia, tulis dekat grup chat Cikgu akan bagi hadiah online. Cikgu akan bagi hadiah online. Alright. Jom kita tengok Okey, kita lihat soalan nombor 1 Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada A. Adakah Kesultanan Melayu Riau, Kesultanan Melayu Johor atau Kesultanan Melayu Melaka, okey, ataupun Kesultanan Melayu Johor Riau. So yang mana satu? Okey. Di antara keempat-empat ni kamu kena pilih yang paling lama. Yang paling lama yang mana? Okey, pandai. Bagus Maira Abdul Rahman. Ya, itu yang paling lama. Kalau siapa cakap Kesultanan Melayu Johor Riau lagi lama, cepuk dia kan.
Okey, bukan Kesultanan Melayu Johor Riau jawapannya okey, kamu dah tahu. Cikgu tak payah bagi tahu. Kamu tanda. Kamu boleh tanda. Cikgu tak tanda, kamu tanda Baik, itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Okey, apakah peranan ketua kampung iaitu penghulu atau penggawa dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu? Apakah tugas ketua kampung? Adakah A. menyampaikan arahan raja? Mungkin. Adakah B. menyelesaikan pertikaian tanah? C. mengetuai upacara keagamaan? Dan D. memimpin upacara rasmi. Jadi yang mana satukah peranan ketua kampung? Okey. Ya, okey. Ingat ketua kampung dalam pembesar, okey, dalam sistem pemerintahan dulu, sistem pembesar 4 lipatan kan. Yang bawah sekali adalah ketua kampung. Selepas ketua kampung dah tak ada jawatan dah. Bawah sekali tu semua rakyat. Okey, ketua kampung tu iaitu penghulu atau penggawa. Jadi, bermakna apa yang raja bagi arahan, raja akan bagi kepada penghulu atau penggawa supaya penghulu atau penggawa itu sampaikan kepada rakyat. Jadi itu peranan ketua kampung. So nombor 2 jawapannya kamu sendiri dah tahu. Sila klik, ingat klik jawapan sebab lepas ni cikgu nak kamu submit. Dan kalau katakan cikgu dah ajar satu-satu ni, masih lagi bila submit masih lagi salah kan, sila lempang diri anda 5 kali. Lempang diri anda 5 kali. Okey, baik. Soalan nombor 3. Okey, susun lapis berikut iaitu yang tuan besar, undang, lembaga, buah anak buah tu okey, diamalkan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Apakah corak pentadbiran masyarakat di Negeri Sembilan tersebut? Coraknya adalah adakah teokrasi, adakah birokrasi, atau autokrasi, atau demokrasi. Cikgu, jawab soalan ni macam mana jawab ni cikgu? Okey, mudah aja. Kamu tengok sini yang berkaitan dengan okey map tu, okey, kamu tahu tak bagaimana diorang ni dapat jawatan? Diorang anak buah beramai-ramai vote untuk memilih buah pak pula beramai-ramai vote untuk pilih lembaga. Lembaga beramai-ramai vote untuk pilih undang, 4 orang undang, dan daripada 4 orang undang ni mereka vote seorang untuk jadi yang tuan besar. Maknanya daripada anak buah ataupun ibu sokong, betul. Anak buah atau ibu sokong. So, kalau sistem vote itu daripada sistem mana? Adakah teokrasi atau birokrasi atau autokrasi atau demokrasi? Kamu sendiri tahu jawapan dia, kan? Tak payah bagi tahulah. Kan kamu sendiri tahu. Kalau vote ni confirm ianya adalah rasi. Rasi. Pilihlah jawapan dia. Okey, itu soalan nombor 3. Jam saya tak tahu. Okey, cikgu bagi tahu Cikgu bagi tahu Okey, Wafi. Teokrasi itu adalah pemerintahan yang mana raja dianggap Tuhan. Itu teokrasi. Raja dianggap Tuhan. Itu teokrasi. Birokrasi ialah pemerintahan secara jabatan. Ada jabatan air, jabatan tanah, jabatan percukaian. Itu birokrasi. Autokrasi adalah pemerintahan raja berkuasa mutlak. Semua raja. Apa-apa semua raja. Itu autokrasi. Dan demokrasi adalah selain daripada tiga-tiga tadi. Jadi kamu tahu dah jawapan dia, kan? Betul, Wafi? Adam? Okey, baik. Dah tahu jawapan dia. Alright. Sebab cikgu tak akan bagi jawapan, cikgu akan bagi hint-hint saja. Pilihlah jawapan dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, okey, sistem timbangan yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Sistem timbangan tersebut diambil daripada mana? Kalau kamu perasan ada 2 tahil kat sini Sistem tahil dan sistem kati. Ini timbangan ini diambil daripada mana cikgu? Adakah diambil daripada pedagang Arab atau pedagang India atau pedagang Cina ataupun pedagang Portugal? Yang mana satu?
Kalau tahil dan kati, dia adalah untuk perniagaan barang-barang seperti beras, okey, seperti ayam. Ini setengah kati. Tengok bahasa cikgu Ini setengah tahil. Ini timbang setengah kati. Okey, setengah kati RM2. Cara cikgu cakap pun dah tahu daripada pedagang mana. Tahu kan pedagang mana? Setengah kati ya. Setengah kati ini ayam RM3. Lain. Okey. Kalau pedagang daripada India lain. Lain, dia bunyi dia lain. Jadi cikgu bagi hint iaitu dia confirm bukan pedagang India. Bukan. Okey. So daripada gaya cikgu cakap tadi, kamu tahu pedagang tu pedagang mana. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Apakah petanda awal yang menunjukkan perluasan kuasa British ke atas negara kita? Apakah petanda awal? Maknanya apakah peristiwa yang paling awal menunjukkan perluasan kuasa British ke atas negara kita? Tak susah. Tak susah. Petanda awal yang mana? Apabila, kalau kamu tengok bab 2, negeri apa yang mula-mula diambil oleh British? Itulah kamu tahu. Negeri yang mula-mula, kamu buka-buka je bab 2, cerita pasal negeri ni. Itulah dia. Negeri yang terawal menunjukkan perluasan kuasa British. Dalam bab 2. So, nombor 5 itu jawapan dia. Cikgu tak nak bagi, cikgu bagi hint je. Okey, dapat Dapat. Okey, good. Okey, bagus Man. Alright, soalan yang ke-6. Singapura ialah wilayah Kesultanan Johor Riau yang meliputi Pahang, Johor dan gugusan Kepulauan Riau yang ditadbir oleh siapa? Adakah Temenggung Abdul Rahman? Adakah Sultan Ismail? Adakah Raja Ali Haji dan Sultan Mahmud? Allah, kalau kita tengok nama pun kita tahu. Pandai Maira. Okay, pandai Maira kan. Sudah tentulah orang tu. Sultan Ismail mana? Sultan Ismail kan Perak. Raja Ali Haji itu kan berkaitan dengan pemerintahan Kesultanan Johor yang awal, Raja Ali Haji. Sultan Mahmud. Tak ada kena-mengena, tak pernah dengar pun Sultan Mahmud ni, tak ada. Jadi jawapannya yang itu. Okey, bagus. Soalan nombor 6 dah jawab. Soalan nombor 7. Peristiwa berikut berkaitan dengan perjanjian antara Francis Light dengan Sultan Kedah. Kenapa Sultan Abdullah membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang? Adakah A, mengatasi masalah keuangan? Tak pernah dengar pun. Okey, B, menghapuskan ancaman lanun. Ada lanun kat Pulau Pinang? Kemudian yang C, memajukan bidang perdagangan. Mungkin. Ataupun D, mendapatkan bantuan ketenteraan. Adakah Sultan Allah membenarkan Francis Light untuk menduduki Pulau Pinang untuk dapatkan bantuan ketenteraan? Okey. So, cikgu dah bagi hint dah. Sila jawab. Okey, jawapan dia. Right. Soalan 7 dah. Okey, bagus Man. Soalan nombor 8. Kita lihat di sini. Raja Du menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pemimpin Kedah pada tahun 1770-an. Apakah X? Okey, Kedah menghadapi masalah ini. Ada 3 masalah. Ancaman Siam, serangan Bugis dan juga kegiatan perlanunan. Tak pernah dengar pun. Pergaduhan kongsi gelap. Kedah ada kongsi gelap Yang kita tahu kongsi gelap ni kawasan Lombong Biji Timah aja. Lombong Biji Timah tak ada kat Kedah waktu tu. Yang ada kat Perak. Mana ada kan? Perebutan tahta kerajaan. Mungkin. Kemerosotan ekonomi. Ada okey. So cikgu dah bagi hint. Silakan jawab. Alright. So nombor 8. Okey, bagus juga. Okey, untuk Abdul Rahman. Okey, 9. Okey, bagaimana SHTI menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786? Allah, ini senang sangat. Okey, adakah melalui tipu muslihat? Adakah melantik pemerintah baru? Pemerintah baru ada Okey, memonopoli hasil bumi. Okey, tak pernah dengar pun. Menghantar penasihat. SHTI ada hantar penasihat Okey. Jadi
Kamu dah tahu jawapan dia. Nombor 9 jawapan dia adalah itulah dia. Itulah dia. 10. Okey, berikut adalah gambaran pelukis yang menunjukkan Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman menandatangani perjanjian. Apakah kesan? Ingat kalau kamu tengok soalan dia, apakah kesan perjanjian tersebut? Iaitu penyelesaian masalah kewangan. Tak pernah dengar. Pemansuhan kuasa pembesar. Pelaksanaan sistem presiden. Ada meh? Dan juga pertapakan pengaruh British. Jadi kita tahu jawapan dia adalah itulah dia. Ikhwan Haziq betul. 10 jawapan dia itulah dia. Okey. 11. Penghulu Dol Said bangkit menentang British. Apakah faktor yang membawa kepada kebangkitan tersebut? Dol Said kamu kena ingat di mana? Nanning. Jadi kenapa Dol Said menentang British? Untuk mengekalkan adat resam? Tak ada rasanya. Mempertahankan kedaulatan? Mungkin. Menentang pembinaan balai polis? Balai polis bukan Datuk Bahaman ke Kak Faham? Nampak tak analisa jawapan? Memperjuangkan semangat jihad. Semangat jihad tu kan Tok Janggut di Kelantan. Nampak tak? So nombor 11 jawapannya apa? Itulah dia. Itulah dia. Betul Man. Okey. So dah tahu Baik. Soalan nombor 12. Okey, jadual berikut berkaitan dengan tindak balas dinasti Brooke terhadap kebangkitan Rentap. Mengapa Rentap sukar ditewaskan? Cerita pasal Charles Brooke menyerang kubu Rentap, menggempur kubu Rentap. Okey, namun masih gagal. Okey, dah cerita dah pun. Dia gagal. Kerana apa? Adakah pertahanan yang kukuh? Atau pertolongan kuasa asing? Rentap ada terima kuasa asing. Pasukan tentera yang ramai. Rentap ada pasukan tentera ramai Okey. Dan peralatan perang yang moden. Takkanlah Rentap pakai senjata pakai machine gun kot. Kan? Jadi soalan nombor 12, kenapa Rentap sukar ditewaskan adalah kerana itu jawapan dia. Betul lah tu Ikhwan Haziq dan juga Abdul Rahman. Betul lah tu. Okey, bagus. Itu soalan nombor 12. Soalan 13. Faktor yang menyebabkan Datuk Maharaja Lela bangkit menentang British. Apakah X? Okey, faktor penentangan, kuasa sultan diambil alih oleh residen. Hak mengutip cukai diambil alih oleh British. Dan satu lagi, X. Adakah kerana dituduh sebagai lanun? Dituduh sebagai lanun ni bukan Rentap ke? Kan? Pentempatan Melayu dihapuskan? Ada meh? Pentempatan Melayu dihapuskan? Adat resam orang Melayu dicabuli? Dan rumah pembesar dibakar? Tak pernah dengar cerita pun ada rumah pembesar dibakar. Betul lah Abdul Rahman. So jawapannya adalah itu. Pilihlah jawapan. Cikgu dah bagi hint dah. Baik. Barbecue Okey. Soalan 14. Okey, Maira. 14. Kebangkitan Tani di Terengganu dipimpin oleh Haji Abraham Limbong. Apakah strategi yang digunakan oleh beliau untuk menentang British di Terengganu? Adakah mencabar perjanjian? Okey. Mencabar perjanjian bukan ke Datuk Maharaja Lela kan? Mengadakan runding kan? Itu Mat Saleh di Sabah. Melancarkan gerakan revolusi. Serius tak pernah dengar pun tentang gerakan revolusi. Atau menggunakan sistem perundangan. Okey. Jadi jawapan dia adalah itulah dia. 14 jawapannya adalah itulah dia. Pilih. So cikgu dah bagi hint jawapannya. Okey, bagus Abdul Rahman. Soalan 15. Pihak British mendirikan sebuah balai polis di Lubuk Tua. Apakah kesan tindakan British terhadap Datuk Bahaman? Okey, kesan tindakan British terhadap Datuk Bahaman. Datuk Bahaman hilang punca pendapatan. Okey, Datuk Bahaman putus hubungan dengan negeri lain. Tak pernah dengar pun. Okey, Datuk Bahaman kuasa memungut cukai dia telah diambil alih. Okey. Dan juga kedudukan sebagai penguasa undang-undang terjejas. Di sini ada pilihan jawapan yang macam confuse sikit kan. Gunakan teknik tembak. Buang dua yang salah dulu,
Kemudian tinggal 2 pilihan jawapan kan. Daripada situ buanglah yang mana lebih salah dan pilihlah yang mana kamu rasa itu adalah jawapan dia. Lagi terang lagi bersuluh Aboy Wafi. Okay. So 15 dah tahu. Oh lain macam kamu ya. Okay, baik. 16. Okay, ini pilih 2 jawapan. Okay, berkaitan kebangkitan tani. Apakah kejayaan yang dicapai oleh pejuang kebangkitan tani pada peringkat awal? Pada peringkat awal mereka menang kan? Iaitu di Marang, di Kuala Telembung dan Kuala Berang. So, apakah kejayaan yang dicapai? Iaitu adakah menduduki balai polis? Ada meh? Kemudian adakah menguasai bangunan kerajaan? Atau adakah mengambil alih kuasa pentadbiran? Okey. Dan yang membunuh pegawai barat. Ush, tak pernah dengar pun membunuh pegawai barat ni. Yang pernah dengar pun di Perak lah kan. Datuk Maharaja Lela membunuh J.W.W. Birch kan. Jadi jawapan dia adalah itu dan itu. Pilihlah itu dan itu. Baik. Okey, soalan 17. Apakah muslihat yang digunakan oleh British untuk menggagalkan perjuangan Tok Janggut? Apakah muslihat yang digunakan oleh British? Adakah menangkap Tok Janggut? Adakah menggunakan kuasa istana? Okey. Adakah membakar pertempatan Tok Janggut? Uish, serius meh? Dan adakah mengadakan pakatan dengan pembesar? Jawapannya adalah itulah dia. Terang lagi bertorchlight amboi alit kan? Peribahasa moden nampaknya. Okey. So betul man jawapan itu? Jawapannya adalah itu. Dan soalan 18. Mengapa penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan? Ini senang. Pilih 2 jawapan. Okey. Adakah kerana bilangan kecil? Mungkin. Adakah kerana kurang maklumat? Dulu mana ada internet? So memanglah kurang maklumat kan? Adakah bersifat setempat? Okey. Dan adakah kelemahan teknologi? Okey. Jadi 2 jawapannya adalah itu dan itu. Okey, itu dan itu. Jadi cikgu dah nampak dah jawapan dia. Dah nampak dah. Oh, 18 jawapannya ni. Okey. Right. 19. Penentangan masyarakat tempatan berlaku kerana tidak puas hati dengan pentadbiran British. Apakah kesan penentangan tersebut terhadap British? Okey. So, adakah British mengalami kerugian akibat peperangan? Macam pernah dengar. Kemudian, adakah British berwaspada dalam pentadbiran? Okey. Adakah British mengembalikan kuasa kepada Sultan? Ada meh? Dan adakah British bertolak ansur dengan pemerintah tempatan? Okey. Jadi pilih 2 jawapan. Jawapan dekat-dekat je ni. Hampir-hampir je ni. Tapi memang ada 2 jawapan yang tepat. Okey. Baik. 20. Okey, kita lihat di sini. Kesan perjuangan mereka ini kepada masyarakat tempatan. Datuk Bahaman, Rentap dan juga Mat Saleh. So, apakah kesan perjuangan mereka? Adakah mereka, masyarakat tempatan akur kepada penjajahan barat? Okey. Adakah masyarakat tempatan bekerjasama dengan kuasa barat? Okey, adakah masyarakat tempatan memodernkan sistem pentadbiran? Okey, dan juga menjadi inspirasi pejuang bangsa. Okey, semua dah. Jadi ayo. Okey. Baik, soalan yang ini kalau kamu nak jawab, kamu tengok apakah kesan dia. Nampak? Ada 2 lagi dah bagi jawapan, nampak? Memodernkan sistem pentadbiran pun betul, menjadi inspirasi pejuang bangsa pun betul. Cikgu bagi hint lagi. Bukan hint lagi. Jadi memang jawapan dia lah pandai. Okey. Baik. Sebab, Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh. Perasan tak? Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh, mereka semua telah diserang. Rentap malah terbunuh. Mat Saleh pun terbunuh. Jadi mereka menjadi inspirasi pejuang bangsa. Kemudian kita tahu bahawa masyarakat tempatan juga menerima sistem pentadbiran yang moden di mana British telah memodernkan sistem pentadbiran menggunakan sistem birokrasi. Okey.
Ya, yalah rentak meninggal. Ya betul. Terima kasih banyak Man. Okey, jadi kesan perjuangannya adalah iaitu masyarakat tempatan telah dapat menerima pemodenan sistem pentadbiran sebab British menggunakan sistem birokrasi barat. Nampak tak? So ini cara dia. Okey. Baik. So ada dua lagi, cuba bagi hint lagi tu. Tak apalah, bukan hint lah, jawapan ambil lah, tak apa. Kan? Bagi. Tak apa. Dan soalan 21, 22, 23, 24, 25 dan sebenarnya soalan ni ada berapa cikgu? Soalan ni ada 40. 40 soalan. Baik. Soalan-soalan ini okey, yang selebihnya cikgu nak kamu semua jawab. Okey, dalam tempoh okey, setengah jam lagi sekarang sampailah pukul 10.30 kemudian submit. Okey, siapa yang lambat lebih daripada 10.30 hari Sabtu ni kita akan kenakan denda online. Denda online ya. Okey. Jadi pastikan semuanya habiskan menjawab. Tinggal 20 soalan je lagi. Okey, siapa yang tak habiskan menjawab dia akan didenda online. Okey. Baik, interesting Yes, barulah seronok kan. Ada game nanti pada hari Sabtu nanti. Ada game iaitu apa? Mari kita lihat siapa yang kena. Ayo, so tired. Alah, Myra, sikit je lagi. 20 question aja, 20. Sikit lagi, sikit. Okay. Sikit je lagi. Boleh Boleh Myra? Please. Okay lah, thank you. Thank you. Okay, baik. So itu sahajalah pada malam ini dan kamu habiskan menjawab. Kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye Mira. Okay, bye. Okay, Lip. Terima kasih cikgu. Sama Man.